Okey. Ni nak share screen. In any new relationship, you look at reputation. With Shackley, 60 years of unquestioned integrity, plus the quality of our products, have produced the kind of stability other home-based businesses can only dream about. Shackley has been in business since 1956. There are Shackley businesses that are 20, 30, even 50 years old. Some have been handed down over generations. And the average Shackley consumer has used our products for more than 10 years. Since 1956, we've paid our distributors over $7.2 billion, $2.2 billion of that in the last 10 years. In 2013, people at the entry-level rank earned, on average, over $10,000. People at the highest level earned well over $600,000. Month after month, year after year, people use our products, share their experiences, and reap the rewards of building a Shackley business. Under CEO Roger Barnett, Shackley sales have doubled in just the last 10 years. And the best is yet to come. Not long ago, nutritional supplements were a niche market for bodybuilders and weekend warriors. But today, supplement use has spread across North America. Half the people in the US alone make supplements part of their lives. In 2013, the natural nutrition industry grew 11% to $153 billion as more and more people look for ways to stay healthy. The market for nutritional supplements grew 7.5% to more than $35 billion. And forecasters say that rate of growth will continue to over $60 billion by 2021. And Shackley, the #1 natural nutrition company in the US, is at the forefront of creating healthier lives. Dr. Shackley started his company because he was tired of treating sick people. He wanted to help people stay well. That's why we're here. That's the future. And that's the Shackley effect. Join us and be part of the effect. Okey, itu short video mengenai Shackley lah. Walaupun video ni 6 tahun lepas dipublish, kalau ikutkan ada a few lah, maksudnya macam income tadi tu Shackley dah bayar sebenarnya dah lebih $9 billion ya, sejak daripada 1956 lagi. Maksudnya $9 billion tu kalau dikali dengan 4 lebih kurang 36 billion lah ringgit Shackley dah spend. Dan sejak dia bagi tahu tadi kan, Mr. Roger Barnett tadi dia join Shackley tahun 2004. Jadi bila dia dah lepas 10 tahun 2014 tu dia punya growth dalam company tu meningkat hampir 200 kali ganda. Jadi kita ni siapa yang join 2014 ada ke? Ke ada yang lama lagi? Macam kami join tahun 2011, 2012 akhir tahun tu. Waktu tu. Jadi mungkin ada yang baru-baru join. Okey. Semua macam dia sebut tadi kan, opportunity tu semua orang ada. Kan, dan orang kata permintaan mengenai supplements ni makin lama makin meningkat lah. Even dekat Malaysia pun banyak produk-produk supplement pun daripada overseas, daripada US especially, banyak dah masuk dekat market Malaysia. Dan tak kecuali juga macam sale Shackley sendiri pun, kalau mungkin ada yang tak tahu, sale Shackley bulan lepas dah orang kata apa, lebih banyak banding dengan bulan Januari itu. Maksudnya setiap bulan tu kenaikan tu memang ada. Okey, sampaikan dijangkakan apa lebih 30 juta lah sebulan. Sale tu setiap bulan Shackley target lah. Okey. Tapi dan maksudnya kat sini peluang bisnes untuk Shackley tu ada sebab permintaan tu ada. Even jiran Amir pun tanya, macam mana bisnes Shackley buat kat rumah kan, sebab dia selalu nampak post laju selalu datang collect parcel dekat rumah Amir kan. Jadi Amir cakap alhamdulillah lah, sampai tak cukup stok lah orang kata. Itu jadi kita nak bagi tahu dekat orang luar, okey,
Itu yang sebab kita berkongsi kat media sosial, kita kongsi dengan jiran-jiran kita, kasih bagi tahu samping tu Shaklee ni boleh buat jadi side income. Okey, jadi untuk topik pada malam ni, Amir tak lengah masa, kita ni Sarah dah ready dah. Okay, kita nak kongsi tentang kepentingan protein. Okay, berkaitan juga dengan promosi bulan ni lah, ESP. Tapi Amir ada juga mention kepada Puan Sarah sebab nak minta tolong kalau boleh buatlah comparison sikit protein apa yang ada dekat dalam Shaklee sekarang ni, apa kelebihan dia, apa pro and cons dia ke. Nanti ada beberapa soalan nanti kita boleh tanya waktu Q&A session nanti. Okay, Amir slide ada dengan Sarah. Amir boleh ajak Amir Siti Sarah. Sekejap Amir try make host. Amir the host. Mana pen pun ni? Okay, change host. Okay, Amir dah paskan kepada Sarah. Sarah boleh unmute lah. Tak dengar suara Sarah. Mute. Okey, masa. Dengar tak? Dengar Okey, terima kasih Master Amir. Assalamualaikum semua. Hai, selamat malam. Jadi bersama saya Sarah, nutritionist pada Shaklee, dan saya nak kongsi dengan anda tentang topik yang berkaitan dengan produk promotion pada bulan ni, iaitu ESP. Okey, dan untuk ESP ni saya nak tanyalah kat sini kan. Siapa kat sini yang tak pernah lagi makan ESP? Ada tak yang tak pernah lagi ambil ESP? Boleh komen lah. Kita tak berani nak komen. Takut master. Tak pernah ambil. Tak ada ya, semua pernah ambil ESP kat sini. Ada tak yang baru join Shaklee kat sini? Maybe baru sebulan? Baru 2 bulan? Baru bulan ni ada tak? Tapi dah ambil ESP dah. Bagus. Memang perlu ambil lah. Nak jual tu kena ambil. Nak jual tu kita kena makan. Kita kena ada alami rasa, kita ada experience kan mengambil produk ni lah. Okay, jadi untuk ESP ni, saya nak kongsi sedikit lah tentang basic tentang protein. Saya nak tanya kat sini jugalah. Okay, antara ramai yang tengah dengar kelas saya kan, siapa yang pernah dengar kelas tentang protein? Siapa yang tak pernah lagi dengar kelas tentang protein? First time, ada tak first time? Oh, Alia tak pernah skip. Ini sebab pantang. Oh, ada yang baru join tapi dah lama ambil ESP. Maksudnya consume dululah, betul tak? Oh, Nia, saya first time. Okay, selamat datang ya Nia. Untuk yang baru mungkin benda ni penting sangat untuk faham. Kan sebab yelah bila kita baru je dalam buat bisnes, baru je kenal produk, kadang baru je ambil, yang baru nak serius ni, nak kongsi, kita kena fahamlah tentang kata background produk, fungsi nutrien yang terdapat dalam produk tu. Okay, jadi ESP ni sebenarnya dia merupakan satu produk yang kita kalau macam top 10 dekat dalam Shaklee punya produk yang kita ada tu memang top lah. Bukan top 10, top 5. ESP ni memang produk yang top. Top 5, dia boleh bertukar-tukar tempat. Bersedia ganti kan jadi top 3. Dia berebut lah dengan beberapa produk-produk yang lain. Dia punya kata tangga dia tu. Dan ESP ni memang kegemaran ramai. Okay, dan ia sesuai diambil oleh pelbagai jenis ataupun kumpulan. Okey, sekarang ni saya nak pergi kepada protein. Okey, protein ni adalah bercakap tentang ESP. ESP memberikan nutrien yang kita panggil protein. Okay, dan protein ni merupakan sejenis makronutrien di mana ia diperlukan dalam badan kita dalam kuantiti yang agak besar jika dibandingkan dengan vitamin, mineral. Maksudnya kita perlu lebih. Dan kalau kita tengok kan pada makanan kita, kalau orang yang kat sini mungkin ada yang jaga pemakanan kan, yang kira kalori, berapa intake kalori. Nak kira kalori tu dalam makanan tu, dia akan measure berapa banyak karbo, berapa banyak fat, berapa banyak protein. Mineral, vitamin tak boleh tukar kepada kalori. So that's why protein ni memang perlu ambil dan ia adalah asas untuk pembesaran, untuk
optimumkan kesihatan tubuh badan. Okay, bercakap tentang protein, ini just selingan sahajalah, iklan je lah kan. Semua protein pun ada daripada lembu, kan, daripada susu, tenusu kan, dan realiti yang kita fikirkan, yang kita jangkakan yang macam sebelah kiri. Yang kita jangka. Tapi realitinya kalau kita makan, ialah macam daging yang nak dikomersialkan. Mungkin kat sini ada yang boleh lembu lah. Mungkin ada yang boleh daging, ada yang makan daging yang fresh. Tapi tak semua. Ada orang yang makan yang import, yang orang kata yang komersial kan. And kita tak boleh nak kawal. Apa yang lembu ni makan adalah biasanya ada tambahan lah seperti hormon. Okay, hormon lah biasanya yang diambil untuk meningkatkan susu, okay, untuk membesarkan daging, okay, dan juga sama macam ayam. Sama juga macam ayam, kita apa yang saya nak letak kat sini bukan maksudnya kita tak boleh makan, kita tak boleh nak elak. Kita memang ini adalah common, kata Malaysian food, ada daging, tenusu, ada ayam kan. Tapi hakikatnya kita susah nak elakkan apa yang ada dalam kandungan makanan tersebut lah. Kolesterol memang dah ada, tak boleh nak elak kan. Cuma tambahan-tambahan seperti hormon tambahan yang kita tambah. Kalau kita nak cukupkan protein dalam badan, kadang-kadang kita perlu ambil lebih. And kita akan ambil lebih hormon tambahan yang badan kita sebenarnya tak perlu lebih sangat. So kita kena kawal. Apa yang kita boleh kawal adalah kita juga boleh gantikan maybe 1 atau 2 hidangan protein dalam diet harian kepada yang lebih sihat. Seperti contoh daripada ESP. Okey, dan ESP ni bersumberkan daripada kacang soya, dan kacang soya merupakan sumber protein tumbuhan yang paling lengkap, yang paling berkualiti tinggi. Sebab itu kalau kita tengok orang yang vegetarian, kebanyakan mereka mengambil soya ni sebagai pengganti daging. Kan diorang memang tak boleh ambil daging yang vegetarian kan. Kalau kita kenal kawan-kawan kita yang vegetarian, mereka memang tak akan ambil daging. Mana dah dapat sumber protein yang cukup, yang lengkap, macam nak membesar, macam mana hormon, macam mana enzim nak hasil, macam mana imun sistem tu nak kuat. Dia perlu juga ambil protein. Dan protein yang kata yang paling kata yang standard yang kita boleh compare apple to apple lah. Maksudnya kualiti yang sangat bagus daripada tumbuhan adalah daripada protein soya. Okay, dan protein soya ni memang ada banyak sangat manfaat sebenarnya untuk kesihatan. Dan soya ni sendiri dia ada beberapa kata kualiti dia berbeza. Soya yang berkualiti tinggi, okay, dia mempunyai protein yang tinggi. Sebab protein dalam soya ni boleh terkandung antara 36 hingga 56% protein dalam soya. Amino acid yang lengkap. Okay, dan memang sangat-sangat baguslah untuk kesihatan tubuh badan. Okey, dan protein memang diperlukan oleh semua sebenarnya. Kanak-kanak, okay, atuk, nenek, ibu, ayah. Kalau macam untuk lelaki, ini lebih kepada kata target customer kita. Bila kita nak jual produk ni, kan, anda semua kat sini promote produk tak? Jual kan? Jual produk juga kan? Betul tak kepada customer, betul tak? Ke makan sahaja? Walaupun contohlah ada yang makan sahaja, korang kongsi je lah apa yang you all makan kat social media. Korang share apa yang kita makan. Kalau korang memang nak jual, nak promote produk ini, kita kalau kita ada target customer, and kita tahu bila kita post info tentang benda ni, okey, ini target customer yang aku nak target untuk lelaki. Kan? Dia ada target customer yang kita boleh target, yang kita tahu orang macam ni akan datang untuk beli. Okay, macam untuk lelaki, lelaki kadang-kadang ada yang tanya, boleh tak saya ambil soya ni? Takut nak ambil soya lelaki. Sebenarnya, kalau ikutkan kajian yang telah dilakukan, lelaki ni sebenarnya bagus ambil soya. Walhal dia bantu untuk meningkatkan lagi kesihatan prostat. Okay, dan juga macam protein soya juga. Ia bagus untuk sebagai sumber tenaga, okay, membantu untuk perkembangan otot, menguatkan otot, untuk individu aktif. Okay, lelaki yang mahukan tenaga yang berterusan. Soya, protein soya adalah antara sumber yang mereka boleh tambah. And paling bagus juga sebab lelaki ni risiko terhadap penyakit jantung dia lebih tinggi daripada perempuan. Dan kebanyakan lelaki juga, ramai kan kalau compare dengan perempuan yang ada masalah kolesterol tinggi, ramai lelaki. Kan berkaitan dengan jantung, ramai lelaki. Dan protein soya sebenarnya dia adalah makanan yang sangat bagus untuk membantu dalam mengawal tahap kolesterol dalam badan. Dikawal kolesterol
Dan dia juga membantu dalam mengurangkan risiko penyakit yang berkaitan dengan jantung. So memang sangat bagus untuk lelaki ambil. Kalau lelaki tu risau takut lembut, tak ada. Dia takkan bertukar pun jadi lembut. Sebab orang takut, kadang-kadang orang risau. Sebenarnya boleh ambil, and tak ada pun kata satu kajian saintifik yang mengatakan ambil soya jadi kan bertukarlah gender. Tidak sama sekali. Padahal kalau kita tengok kebanyakan makanan dekat orang-orang Jepun, orang China, mereka banyak ambil makanan every day, mereka ambil makanan yang berunsurkan soya sebagai makanan uji, tahu, tofu, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan soya. Dan ramai juga orang kat sana ada vegetarian, mereka memang tukar soya kepada daging tipu, ayam tipu kan, sebab mereka nakkan protein. Jadi ia sesuai untuk lelaki, untuk jaga kesihatan, especially kalau nak jaga kolesterol dan juga jantung. Kemudian untuk perempuan, untuk wanita, especially ibu-ibu ataupun golongan wanita yang dah dewasa, mungkin tengah belajar, bekerja, dah kahwin kan. Protein soya ni memang sangat bagus, bukan saja untuk tenaga, tapi juga untuk kulit yang lebih sihat, membantu dalam penghasilan rambut, kuku, sebab protein yang sihat. Untuk ibu-ibu yang mengandung, yang menyusukan anak, protein soya boleh diambil sebagai tambahan protein sebab mereka ni perlukan lebih protein dibandingkan dengan wanita yang tak mengandung ataupun yang tidak menyusu. Dan juga ia bagus untuk individu yang nak jaga nak cegah, nak elakkan masalah gastrik, nak jaga pemakanan, di mana protein soya ni mereka boleh ambil sebagai minuman sampingan ataupun snacking time kan, ambil ESP yang lebih sihat. Untuk cantik sebenarnya kalau bagus, ini tambahan sikit lah sebab ramai perempuan yang nak cantik, dan bila kita jual yang cantik ni ramailah attract sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita ada customer yang memang ambil vitamin C nak cantik tapi dia tak pernah ambil yang lain, waktu ni lah anda nak upsell ESP. ESP adalah protein makanan atau minuman yang bersumberkan protein yang memberikan kualiti untuk pembinaan tisu dan juga sel yang lebih sihat kepada wanita ataupun lelaki pun boleh jugalah, kepada mereka yang ambil. Dan vitamin C, vitamin C dan collagen, ini kalau kombinasi yang baguslah tiga ni. Protein untuk membina tisu kan, membina kulit, sel yang sihat. Kalau tambah collagen, dia akan menyokong pembinaan collagen, kulit akan lebih tegang. Ambil vitamin C, dia bantu menguatkan dan perlindungan kepada sel dan juga kolagen untuk kulit kekal cantik, cerah dan juga kekal tegang sebab dia menyokong kolagen. So ini kalau nak kombinasi kalau customer datang nak cantik, ESP korang bagi tapi korang kena add lah upsell. Atau customer yang memang ambil kolagen, memang tak pernah ambil ESP, waktu ni lah you all kena upsell kepada customer, ESP dan juga vitamin C. Kalau boleh, promote produk tu combo. Kita promote combo dulu. Kita jangan assume dia tak mampu. Kita assume dia mampu dulu. Kalau dia rasa tapi saya punya bajet, baru kita boleh bagi yang relevan, yang sesuai ikut dia punya bajet. Tapi first bagi set dulu kan kepada customer lah yang lebih lengkap. Ini untuk kehamilan, protein sangat penting untuk menyokong pembesaran baby dalam kandungan. Untuk ibu yang menyusukan anak, penting untuk menyokong penghasilan susu ibu yang lebih berkualiti. Untuk bagi anak tu lebih kenyang, mak tak cepat penat, asyik bagi susu je. Kerap bagi susu, air banyak hilang, mak letih kan, stres. Jadi bagi anak tu cepat kenyang, dia tak adalah kerap sangat, anak tak ada cepat merengek kan, untuk susu ibu yang bagus. Dan yang terakhir untuk wanita, bukan terakhir lah, ada lagi terakhir, kejap lagi. Untuk wanita yang menopause, ada simptom yang menopause, dan protein soya berdasarkan kajian memang sangat bagus untuk kurangkan menopause seperti berpeluh, mood tak menentu, panas-panas badan, kurangkan risiko osteoporosis. Kulit tu lebih sihat sebab orang yang wanita yang menopause ni kulit dia sangat dry, kulit dia sangat kering. So dia bantu kurangkanlah simptom-simptom tu. Dan untuk atuk ataupun kata ayah-ayah kita atau orang wanita lelaki yang dah berusia, lebih kepada
menjaga kadar kolesterol dalam darah. Kalau korang tengok dekat dalam botol ni pun, dekat kanister ni pun, pernah baca tak? Tengok tak? Kan jual je. Makan pun tak tengok. Muka makan, okey jual-jual tapi dia tak pernah tengok pun. Okey ada apa kat sini, tulis apa ni. Kalau korang betul-betul makan kan, sambil minum tu bacalah, tengoklah. Apa ada kat botol ni kan. Dekat depan ni, dekat tulisan ESP sebenarnya dia tulis. Ini kan you all boleh highlight juga sebenarnya sebab dia tak overclaim. Ini claim yang boleh dibuat sebab dia ada kat botol ni, dekat kanister ni. Okay, sebab setiap produk yang kita masuk memang kita akan register, even label kita tak sama dengan US kan. Ini label untuk Malaysia. Sebab Malaysia yang nak jual, kita yang nak jual, apa benda yang ada dalam ni adalah benda yang betul. Okay. Jadi dia tidak ada overclaim lah di sini. So dekat sini, ESP ni, okay, dia ada bagi tahu kat sini, protein soya membantu mengurangkan kadar kolesterol. Dan dekat belakang ni pula dia ada explain. Ya, dekat sini description bawah ni dia kata pengambilan protein soya yang dicadangkan untuk membantu dalam mengawal kolesterol adalah, saya kena unmute-kan ke? Dia adalah sebanyak 25 gram setiap hari dan diambil selama 3 bulan. Membantu untuk kolesterol. Kita bertarget kepada customer yang nak yang nak jaga kolesterol. Okey, jadi inilah target customer. Dah tahulah siapa. Jadi ini apa yang saya sebutkan tadi lah, kepada siapa yang sesuai untuk ambil protein dan juga maksudnya ESP lah yang kita boleh cadangkan. Okey, dan nak dekat puasa sebenarnya ESP ni juga kita boleh cadangkan kepada orang, kepada customer kita kan boleh 4 ni macam mungkin alamak macam banyak lah 4. Dia boleh makan sampai puasa sebenarnya. Kalau nak bagus lagi dia boleh ambil sage nanti, dia boleh mix sekali untuk ganti meal kan. Dan juga waktu puasa sebenarnya memang perlu ambil protein lah, lagi-lagi waktu sahur. Jadi mereka boleh ambil sewaktu sahur. Dan bukan tu sahaja, kalau rasa macam macam 4 ni macam banyak, bagilah dekat parents, hadiahkanlah dekat ibu bapa kat kampung. Kan, betul tak? Kita tak boleh rentas negeri, puasa pun kat rumah sendiri, betul? Yang mungkin kampung yang jauh tu, kena merentas tu, tak boleh nak balik kampung. So hadiahkanlah, boleh bagi kat ibu bapa juga untuk sahur ketika bulan puasa kalau ada customer datang. Sebabnya saya sarankan juga kalau customer korang datang, mereka, saya perlu unmute ke master? Sarah boleh mute-kan all. Kat mana Dekat bila buka dekat bahagian participants tu. Okay. Ada macam ada button boleh unmute all semua. Dia host saja yang boleh buat. Kejap ya. Dia nampak tak? Dia ada tulis invite je. Invite je. Sekejap Sekejap saya mute all je Boleh. Boleh tak? Okey, dah. Saya unmute saya. Ya, betul. Okey, boleh dah. Ada bunyi apa-apa macam saya punya laptop. Dengar tak bunyi apa-apa? Tak ada. Okey. Jadi apa yang saya sambung tadi Okey, pasal puasa. So ESP ni sebenarnya kita boleh juga sarankan kepada customer yang nak ambil walaupun ketika berpuasa, okay, membantu bagi kenyang. Kita boleh cadangkan ambil bila tahu? Waktu bersahur. Sahur kena ada protein supaya kita kenyang lebih lama, bukan tak lapar langsung. Supaya kenyang tu lebih lama, okay, dan supaya kita bertenagalah sepanjang hari. Tapi kat sini, kalaulah customer tu tanya, ESP ni saya boleh tak nak gantikan makanan saya ketika sahur? Cuba you all teka, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ganti. Okey, sekarang ni sebenarnya kan, tengok balik pada customer. Saya tak ada jawapan tau, dia tengok balik pada customer. Kalau customer yang selama ni jenis yang tak jaga makan kalori yang banyak, tinggi, bergoreng, berminyak semua kan, jangan cadang untuk ganti ESP. Sebab saya dah dapat feedback dah tahu, ada juga customer yang dah mesej saya ganti waktu puasa, tapi saya cuba sekarang kan dah start orang puasa sunat, puasa ganti kan.
Tapi saya rasa lapar sampai menggeletar, saya nak muntah, pening. Sebab apa tahu? Sebab dia tak biasa jaga pemakanan. So bila dia start ganti dengan ESP dia bukan pengganti makanan. Kalau ganti adalah cinch. Kalau ambil ESP, sarankan dia, kalau dia nak ambil daripada ringkas ESP, campur dengan oat, campur dengan buah pisang ke yang lebih heavy sikit. Sebab ini dia tak cukup lagi sebenarnya untuk ganti untuk individu yang makan tak jagalah ketika hari biasa. Itu sangat penting lah sebenarnya sebab saya dah dapat ada customer yang dah komplain lah kan. Saya cakap kalau macam tu jangan ambil kosong. Ambil dengan oat ke, dengan pisang ke, dengan kekacang, tambah lagi untuk bagi lebih kenyang. Ataupun dia boleh ambil ESP dulu. Lepas tu dia boleh makan yang very light, maybe roti ke, bolehlah makan makanan tapi dia tak akan makan banyak lah, dia akan jaga. Tapi kalau cinch tu okey sebab cinch dia ada serat, dia ada multivitamin, protein lebih tinggi, itu memang untuk pengganti makanan. Jadi kalau customer tu you all tanya balik. Kalau kenal dia memang diet, dia jaga makan, tak apa lagi, orang macam tu okey lah, dia boleh tahan. So you all kena tengok balik macam mana customer kita. Okey, kalau boleh advice kalau nak selamat, cakap kat dia sama ada ambil ni sebelum betul-betul makan sahur, dia akan cuba kawal waktu makan tu, dan ataupun bancuhlah dengan benda yang lebih mengenyangkan dan sihat. Okey? Itu saya punya advice lah. Sebab ada orang yang dah cuba ambil ni sebab dia memang jadi makan banyak, so dia tak boleh tahan. Okey? Ataupun kalau nak mix, dia boleh juga campur-campur dengan cinch, campur dengan milkshake, campur dengan ESP. Okey, kemudian seterusnya untuk ibu yang menyusu juga, yang sedang berpuasa dan juga yang mengandung, yang hamil, perlu ambil protein. Tapi kalau yang macam ni mereka perlukan ambil maksudnya macam ESP ni sangat pentinglah waktu sahur. And kalau dia nak ganti, saya pun tak sarankan sebab ibu yang menyusu dan mengandung mereka perlukan lebih lagi kalori, lebih sedikit and protein yang lebih. Jadi actually mereka boleh juga makan, ambil dulu ESP and makan. Ataupun makan untuk ambil ESP tu kena adalah dalam tambahan dia punya meal dia. Okey? Ataupun dia boleh tambah dengan apa yang saya sebutkan tadi lah, tambah dengan oat, kurma, mix dengan buah pisang, memang betul-betul kenyang. Kalori dia akan bertambah sedikit tapi still menyihatkan lagi lah untuk orang yang nak berpuasa, ibu yang menyusu dan mengandung. Okey, jadi puasa dengan ESP akan rasa kenyang. Kan kenyanglah, kita ada tambahan protein. Okey, ini tak adalah, ini tak lebihan je. Okey, sekarang ni saya nak pergi kepada Shaklee punya ESP sebab protein soya dekat market ni ada banyak. Tapi kenapa Shaklee ESP menjadi pilihan? Ini antara beberapa sebab yang kita boleh highlightkan kepada customer yang mungkin macam selalu makan jenama lain tapi bila tengok you all share kat social media kan, macam nak try lah ambil ESP. Tapi kenapa saya kena beli ESP ya? Kalau ditanya soalan, ini adalah jawapan sebenarnya kalau customer tanya macam tu. Kenapa Shaklee? Kita tak payah fokus on orang lain punya tau. Fokus on Shaklee punya. Apa yang kita ada? Apa strength yang Shaklee ESP ni ada? Okay, dari segi kualiti yang kita ada lah. Ini pilihan sihat sebab protein soya ni, ESP ni adalah makanan, minuman yang mempunyai glycemic index yang rendah, lemak yang rendah, tak ada kolesterol. Malah soya kan, tumbuhan dia memang tak ada kolesterol. Kaya dengan protein. So setiap hidangan dia akan bagi 14 gram protein bersamaan dengan 3 sudu besar. Kemudian sumber semula jadi. Maksudnya dekat sini memang tak ada bahan-bahan pengawet lah. Kita tak ada tambahan pengawet. Semua yang kita ambil daripada tumbuhan semula jadi ataupun mineral semula jadi yang kita tambah dalam ESP. Juga sumber soya yang kita gunakan adalah tidak diubah suai secara genetik. Genetik ini tidak diubah suai dan ia memang kata macam organik lah dan pure soya asli. Kemudian berkualiti tinggi dari segi pemangkahan PDCAAS. Itu skor yang kita dapat untuk protein soya. Di mana ia mempunyai kualiti yang tinggi dan penghadaman yang bagus untuk badan kita. Kualiti kita jaga. Melangkaui organik.
Melangkaui organik ni, actually semua produk Shaklee, semua ingredient yang kita gunakan memang beyond organic. Dekat US, kalau nak kata produk ataupun tumbuhan, buah ke sayur tu organik, bahan tu organik, dia mesti bebas daripada 168 jenis bahan pesticide. Tapi Shaklee kita akan buat ujian tu 3 kali ganda. Okay, dan 3 kali tu memang maksudnya 3 kali ganda numbers tu tak ada bahan pesticide dalam produk, dalam tumbuh-tumbuhan yang kita gunakan. That's why kita kata beyond organic. Berkhasiat sebab ada kalsium juga dalam ni, lembut pada perut, mudah orang kata sesuai untuk individu yang ada masalah gastrik, sesuai untuk ambil, dan juga tak ada sesuai untuk orang yang mempunyai lactose intolerance. Yang tak sesuai untuk ambil susu lembu, mereka boleh ambil ESP. Okay, dan juga yang terakhir rasa dia yang sedap lah, dan juga enak semua. Tak semua protein dekat luar, protein soya dekat luar yang sedap. Saya pernah makan beberapa dan saya tak boleh masuk langsung. Tapi untuk ESP sebenarnya rasa dia masih lagi sedap. Jadi saya tak nak go through sebab ini yang sama saja, ya, yang sama yang saya explain tadi lah. Ya, yang sihat, semula jadi, berkualiti tinggi, melangkaui organik, ya, dia berkhasiat, lembut pada perut, rasa yang enak, glycemic index yang rendah. Dia tidak meningkatkan gula dalam darah. Jadi kalau ada orang, kadang ada customer yang ada masalah kecil manis, saya ada diabetes, saya ada GDM. GDM tu waktu maksudnya dia kecil manis waktu hamil je, kan? Boleh tak saya ambil ESP? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Dia tak akan memberi kesan pada gula, bacaan gula dalam darah dia. So sesuai untuk customer yang nak ambil. Dan ini pula adalah cara nak bancuh dia. Sangat mudah sebenarnya. 3 sudu besar atau 1 scoop, letak dekat shaker, letak air, goncang boleh minum. Sangat-sangat mudah lah untuk bancuh ESP. Yang ini adalah perbandingan market. Ini yang Masa Amir minta lah saya tambah. Ini kita ada dekat dalam kita punya kelas SYOB kan. Jadi kat sini saya letak juga information untuk membandingkan protein soya Shaklee dengan protein soya jenama yang lain. Okey, ini antara anda tahu internal ataupun kalau nak bagi customer maksudnya one to one. Dia bukan public. Yang ini tak boleh share public dekat social media. Sebab kita nak respect jugalah brand lain. Cuma ini information untuk SID. Yang kita buat untuk SID untuk kita tahu, kita yakin, oh aku jual benda yang betul, and bila customer datang cari, baru kita boleh bagi kat dia untuk kita explain. Okay, jadi untuk yang ini, kalau anda tengok kat sini, non-GMO. Okay, sekarang makin ramai orang guna non-GMO. Okay, glycemic index yang rendah, tak semua. Low GI. Low GI maksudnya bila minum, gula dia tak meningkat. So dia sesuai untuk orang yang nak jaga gula. Okay, clinical study. Ada yang ada, ada yang tak ada. Protein. Kita ada protein yang okay, just nice, agak tinggi tapi okay number dia 14 gram untuk setiap hidangan. Lemak yang sangat rendah. Kita ada kalsium yang agak tinggi, that's why ramai mak mengandung, ibu menyusu sangat suka terkesan bila ambil dia. Okay, ada iron ataupun zat besi, ada vitamin B. Vitamin B ni ada 5 jenis vitamin B lah dalam ESP ni. Okay, untuk menyokong dalam memberikan tenaga juga, sebab B kan penting untuk tenaga dan convert makanan kepada tenaga, energy pada badan kita. So untuk ibu yang mengandung, yang especially yang mengandung, sangat-sangat sesuai. ESP ni paling basic untuk dimakan sebenarnya. Okay, dan harga RM4.60 kan. Tapi kalau korang tengok dekat sebelah lah yang sebelah ni nampak macam murah kan. Okay, nampak macam murah tapi tengok apa yang mereka tak ada. Bila makan, gula dia akan naik. Tak ada clinical study. Protein tu dia kena ambil 2 kali. Maksudnya harga dia lebih kurang dalam RM4.80. Tapi kualiti dia tak samalah macam Shaklee. Ini apa yang ESP ada, tapi on top of apa yang semua produk Shaklee. Kalau you dah pergi kelas Shaklee Difference sebelum ni, ingat tak? Pasal produk Shaklee memang tak ada, setiap bahan yang kita gunakan, kita akan melakukan ujian keselamatan setiap produk sehingga 350 kali ujian keselamatan. Maksudnya on top of tu kita ada banyak lagi ujian-ujian yang kita dah buat untuk jaga kualiti produk. Dan
apa yang Shaklee buat untuk kualiti semua produk Shaklee, kita pegang kepada falsafah Dr. Shaklee. Kalau anda rasa anda nak lebih yakin, one day kalau Shaklee buat trip pergi US, korang kena fight pergi. Lebih percaya tau sebenarnya, bila pergi US, korang pergi jumpa saintis, korang pergi jumpa tempat Dr. Shaklee tu, lebih confidence. Sebab Dr. Shaklee pernah cakap, prinsip untuk hasilkan produk Shaklee adalah kami tak nak merosakkan sel-sel badan manusia walaupun satu sel dalam badan manusia. Maksudnya memang kita nak jaga kualiti produk. Kita tak nak bahan-bahan yang mencemarkan alam, bukan saja alam sekitar, bukan saja haiwan, tapi juga orang yang makan. Itu prinsip dan filosofi yang kita pegang sampai sekarang. Okey, dan kemudian ini pula tentang bancuh ESP. Banyak idea, banyak cara sebenarnya boleh bancuh ESP, betul kan? Macam-macam resepi boleh. Okey, dan ini adalah contoh yang biasanya ambil lah kalau bulan puasa. Ambil dengan pisang, dengan oat, memang kenyang dan sihat. Memang menyihatkan. Ini untuk sahur, ataupun ada orang yang nak buka puasa, boleh juga nak ambil ESP. Okay? Ataupun anda boleh bancuh dengan kurma. Kurma kan banyak kan waktu bulan puasa. Okay, boleh bancuh juga dengan kurma. Jadi ini promotion pada bulan ini, iaitu 4 kanister ESP. 4 kanister dapat percuma shaker yang sangat cantik. Tak buka lagi. Okay, saya dah buka dah, saya ada 2. Ini yang buka tu adalah kat dapur. Yang ni satu lagi. Memang sangat-sangat cantik. Memang sangat cantik. Dia sangat premium. Bila pegang je dah rasa, wah bestnya, kualiti dia memang lain macam lah kan. Yang ni cantik sangat kali hijau dia. Jadi kita dapat free lah. Ini free tu bulan ni je tau. Lepas tu tak ada free dah. So bulan ni lah you all nak grab shaker ni, dan juga untuk customer yang maybe korang nak dapatkan customer baru, nak rekrut orang baru, tak payah, janganlah terus kata RM35 je. Kalau boleh, memang registration memang semua orang mampu RM35, tapi kalau boleh kan, sebab kita nak fokus on dia ambil. Kalau dia nak buat bisnes, dia kena makan produk. So bulan ni memang kita nak fokuskan on ASP. Produk tu cukup untuk kita jual, untuk dia ambil. And bila dia ambil 4, dia dapat free membership. Itu cara untuk anda rekrut juga sebenarnya. Fokus kepada orang yang nak buat, walaupun nak buat bisnes yang masuk Shaklee, cakap dia nak buat bisnes kan, memang kena makan produk. So sebab kita ada promotion bulan ni, ambil lah ESP 4. Sebab ini produk yang memang top 5, memang top, ramai orang makan. So start ambil ini, kongsi ni dulu. And dapat free membership, tak payah bayar apa member. So ini adalah yang anda boleh buat lah untuk anda nak rekrut orang juga. Okay, dan ini adalah contoh shopping idea. Shopping idea ni adalah cadangan lah untuk anda upsell, anda cross sell produk. Okay, sama ada customer tu baru datang, maybe dia nak ambil untuk kulit yang lebih cantik. Sebolehnya bagi yang lengkap, bagi yang komplit. Kalau boleh kombokan, cadangkan. Tapi pilihan tu atas dia lah. Jadi sebab kita nak bagi ESP, sebab kita nak bagi free shaker juga. Okay, dan dekat sini kalau untuk skin, macam yang tadi lah, ESP, vitamin C, collagen. Untuk immune, ESP tambah dengan vitamin C. Untuk energy, tambah dengan rest vivid. Rest vivid, ada one lah dengan ESP. Untuk circulation yang bagus, untuk jaga jantung, untuk jaga kolesterol, okay, campur dengan omega. Untuk penghadaman yang bagus, boleh campur dengan Herblax. Jadi ini adalah idea lah untuk anda upsell. Maybe customer selama ni ambil Vivid sahaja, okay, tapi tak pernah lagi bagi ESP. So waktu ni anda nak upsell juga produk ni kepada customer. Tu pula tu. Bila tu pula tu. Kejap ya. Nanti pada siapa yang ada soalan, nanti boleh standby lah. Nanti tulis dekat ruangan chatting nanti. Kita ada Q&A session lah untuk tanya dengan Puan Sarah nanti. Macam Ami tengah Google soalan-soalan yang mungkin tak ada orang tanya lagi. Banding sebelum sebenarnya ada satu kelas lagi kan dengan Alice kan sebelum ni. Tapi ada beberapa soalan yang tak ditanya waktu dalam kelas waktu tu.
Jadi Amir pun akan join sekali lah untuk tanya soalan dalam Q&A session nanti. Okay. Standby je lah nanti. Boleh tulis kat sini. Tak faham. ASP versus Omega untuk bantu kolesterol. Okay, ini pula adalah masa tengah cakap Tak ada dah. Okey dah. Dah siap dah. Okay, ini last. Jadi sebenarnya produk Shaklee ni kita ada solutions ataupun set-set yang kita boleh cadangkan juga pada customer untuk grab free exclusive Shaklee leaf bag. Kita ada 2 color kan, putih dengan hijau. Okay, dan tapi hijau lah untuk yang kali ini. Ada certain produk yang OOS, saya faham, tapi you all focus on apa yang ada. Tapi untuk ESP ni memang ada stok untuk you all focus and recruit orang dan juga upsell produk dan juga boleh promote lah kepada customer. Okay, jadi itu sahaja perkongsian untuk slide yang saya nak kongsikan lah. Okey, kita masuk dalam Q&A session. Okey, ada yang bertanya. Habis tadi soalan yang pertama tadi dia kata tak faham maksud ASP campur omega untuk circulation tadi. Okey, itu sebenarnya kalau ingat tak ESP yang saya sebutkan tadi untuk kolesterol? Kan, kolesterol. Omega pun sebenarnya untuk bantu kulit kolesterol. Kolesterol yang lebih sihat, dia akan menurunkan kadar kolesterol jahat iaitu LDL dan meningkatkan HDL, itu kolesterol yang baik. Bila kolesterol kita sihat, kita punya circulation ataupun peredaran darah kita akan lebih bagus dan sihat. At the same time, omega juga kan dia akan bantu untuk circulation, peredaran darah yang bagus. So that's why ESP dan omega tu memang bagus untuk blood circulation dan juga jaga jantung dan juga kolesterol. Betul lah Atul cakap kat bawah tu. Okay, soalan seterusnya, kalau ibu yang mengandung, doktor bagi tahu saiz baby kecil sesuai ke consume ESP. Sesuai konsum. Dia kan kalau macam ni bagi saya lah sebenarnya untuk ibu tu nak ada usaha lah untuk bagi nutrien kepada baby tu yang lengkap. Dia kena, mak tu pun kena cukupkan nutrisi. Saya akan cadangkan prenatal set yang lengkap untuk ibu mengandung. Kan ada 6 produk kan untuk ibu yang hamil. Itu lebih sesuai yang lengkap lah, betul-betul complete untuk dia. And itu bukanlah kata confirm lah, confirm baby kau ambil ni besar tak, tapi bila mak tu sihat, mak tu cukup penyerapan nutrien, dia akan bagi kepada anak. So penting. Makanan ataupun apa yang kita makan dalam badan kita ni, dia memang akan jadi kita tau. Apa kita jadi tu daripada makanan kita. So memang pemakanan memang sangat penting sebenarnya. Kalau orang yang tengah, contohlah orang tengah diet ke kan, pernah tak dengan 80-20 rules? Maksudnya apa yang dia makan, 80% tu apa yang dia ambil dalam diet dia. 20% tu hanyalah exercise. So memang pemakanan, even apa-apa sahaja walaupun tengah mengandung, pemakanan memang sangat penting. So sesuai jawapannya. Jawapan dia sesuai. Kalau sesuai ambil yang set lah. Soalan seterusnya, ia sesuai tak untuk orang yang ada fibroid dan cyst? Soalan ni kan memang sangat famous. Okay, first kali benda ni saya tak boleh cakap ya ataupun tidak. First kali, okay, ini pendapat saya lah sebab lain orang dia punya keadaan fibroid dan juga cyst ni dia berbeza, ada tahap-tahap tertentu. Kalau orang tu memang kata tengah buat rawatan, perlukan operation, waktu ni dia memang kena consult dengan doktor dulu. Memang doktor dia akan bagi permission boleh ataupun tidak. Saya tak nak cakap apa-apa sebab dia di bawah pantauan rawatan doktor. Tapi biasanya kalau customer yang macam ni, saya akan tukar tukar ataupun shift dia punya attention tu ada produk yang lebih sesuai sebenarnya. Sebab orang yang macam ni dia sesuai ambil nutrien yang lebih bantu regulatekan balik hormon, sebab faktor dia hormon. Okay, dan juga anti-inflammation nutrien seperti omega 3, GLA plus omega 3 dan juga polyphenol lah ataupun Revit. Itu yang lebih sesuai sebenarnya untuk dia. Sebab semalam pun kami ada seorang customer, dia ada fibroid lah.
Kami suggest vitamin C dengan Vivix lah. Nak cuba yang tu dulu. Bagus tu. Sebab dah selalu ada customer yang ada sis dengan ni, kita tahulah kan. Nak advice kita, mungkin dia nak ambil ASP tu mungkin untuk tenaga kan, ataupun nak rasa kenyang semua, nak kurus ke. Tapi kita kena shift dululah, fokuskan untuk selesaikan masalah tu. Betul. Masa dah lama, expert dah tahu masa korang ni. Okey, soalan seterusnya, 3 sudu sehari itu maksimum ataupun sebenarnya ikut keperluan protein kita? Okey, sebenarnya kan 3 sudu tu dia bukan maksimum. Okey, sebenarnya kalau setiap bancuhan ESP tu 3 sudu kan, dia akan bagi 14 gram protein. So kalau kata berapa maksimum, dia atas ambil ESP dia bergantung kepada keperluan orang tu. Kalau dia mengandung, dia boleh ambil 2-3 kali. Menyusu pun dia boleh ambil lebih. Okay, kalau dia seorang yang sangat aktif, bersukan, aktiviti fizikal yang kuat, aktiviti everyday exercise kan, dia boleh ambil lebih. And kalau dalam diet harian dia, contoh dalam makanan dia sangat sibuk, dia tak sempat nak makan, mungkin kadang-kadang makan sekali je makan sehari. Dia makan sekali je, maksudnya maybe protein tu pun ambil seketul ayam, tu tak, seekor ikan, seketul daging ke, so tak cukup. So dia boleh ambil lebih bergantung kepada keadaan dia. Tapi kalau dia kata saya makan macam biasa tapi saya nak ambil protein untuk untuk kesihatan, kecantikan kulit ke apa kan, dia boleh ambil sebagai snacking. At least minimum 1 kali lah 3 sudu tu sehari. So, tengok baliklah pada customer. So that's why kadang-kadang kan kita kena tanya sikit lah customer. Bila customer nak tanya, bila customer nak beli, kalau boleh you all tanya dulu. Tanya detail sikit. Cakap saya tanya ni sebab saya nak faham supaya saya boleh konsult dengan betul pengambilan suplemen. So dia akan selesa lah untuk cerita kan. Okey, seterusnya soalannya daripada saya sendiri. Okey, sebab saya pernah dapat soalan, dia tanya sama ada Shaklee ada tak whey protein, sebab based on pembacaan dia kata whey protein ni lagi bagus daripada soy protein. Jadi saya nak tanya pendapat Puan Sarah sendiri. Kenapa Shaklee tak ada whey protein dekat Malaysia? Oh, dekat Malaysia tak ada. Sebab actually kalau demand tu ada, kan, kalau demand tu ada and ramai yang nak, and kita punya, actually kalau kita tengok pada Shaklee punya consumers, tak ramai bodybuilder. Kita tengok pada kita punya target market juga. Consumer kita macam mana. So that's why kalau kita buat masuk, benda tak jalan, so dia tak boleh masuk continuously lah. So that's why kita kena fikir target market kita, sebab ramai ibu mengandung, ramai wanita, ramai ibu menyusu. That's why macam protein soya ni lebih yang kita highlightkan. Even macam live shake yang akan masuk nanti pun soya juga. Whey protein ni more to bodybuilder kan, untuk build otot, bina otot yang lebih cepat dan pantas. Tapi kita tak ada, bukan target customer lah sebenarnya. Unless korang dapat target ramai macam tu, kata boleh confident untuk jual, and biasanya FSC yang akan bagi cadangan and okay kan. So sama-sama baru kita akan cuba. Biasa kalau yang nak compare whey protein tu, mungkin kita, biasa saya pernah suggest lah, ambil Cinch lah. Cinch kan, sebab dia bantu untuk bina otot kan, untuk orang exercise semua kan. Okey, lepas tu yang soalan seterusnya, 25 gram sehari untuk turunkan kolesterol selama 3 bulan. Kena konsisten makan, maksudnya dia kena ambil ESP 2 kali sehari ke, ataupun dia boleh combine dengan protein lain? Okey, sebenarnya kan untuk 25 gram sebenarnya berat dia, bukan protein. Bukan 25 gram protein. Jadi satu hidangan pun dah okey sebenarnya sehari. Atau 3 sudu besar, sebab 3 sudu besar, kalau ikut kat sini 3 sudu besar dah sama dengan 28 gram. Soya lah, 28 gram soya. Tengku Sofia tanya ya. So selama 3 bulan. Ada banyak, memang ini based on research sebenarnya, and even dekat dalam buku yang saya baca ni pun dia ada highlight juga, dia ada emphasize balik tentang benda ni. Saya rasa ada ramai kot yang ada buku ni. Buku ni ada cakap pasal soya lah. Ada part dia banyak pasal
pasal bahan-bahan natural lah, tumbuh-tumbuhan. Reishi mushroom lah, Shizandra lah yang kita ada juga kan. Dia cakap pasal soya. Dia ada highlight juga, emphasize balik pasal benda ni. Actually memang famous lah dia punya research ni tentang kolesterol. Memang kajian lah banyak buat. So boleh bantulah untuk kawal. Kalau tak turun pun dia mengawal kolesterol. Jadi yang macam ada orang biasa ada juga yang untuk turunkan berat badan dia ambil ke ESP lah sebagai orang kata meal replacement. Tapi Sarah ada sebut tadi sebenarnya ESP ni bukan meal replacement lah, melainkan kalau dia campur dengan zinc. Jadi kita kena consult dia still kena ambil makanan lain jugalah untuk tampung keperluan badan dia lah. Betul kan? Betul. Okay, soalan seterusnya, ESP sesuai tak untuk orang yang ada masalah PCOS? Jawapan saya sama balik macam yang tanya pasal cyst dan juga fibroid. Ini sebab hormon. Berkaitan hormon. Kadang-kadang ada setengah orang, dia kena tengok balik, setengah orang dia ada masalah macam ni sebab hormon imbalance sebabkan lemak berlebihan dalam badan. Ada orang yang overweight, yang obese, ramai yang ada risiko macam ni. Sebab apa? Sebab bila fat, lemak berlebihan, dia akan mengganggu hormon juga. Sebab tu kebanyakan doktor kata turunkan berat badan dulu. Nak mudah mengandung kan, turunkan berat badan dulu supaya hormon tak terganggu. Dia ada kaitan juga. That's why penting jugalah jaga kata BMI kan. Okey, macam tadi Sarah ada sebut tadi kan, coming soon nanti ada live shake elderberry ni kan. Okey, ada beza ke dengan sin shake nanti bagi yang tak tengok lagi lah, yang tak dapat BLNC hari tu? Ada beza. Kalau nak tahu detail nanti kita buat training. Stay tune. Tapi memang ada beza dia lah. Tapi setiap produk tu dia ada kata dia punya kegemaran peminat-peminat dia. Fan dia tertentu. Saya tak semestinya orang yang ambil ESP tu tukar pada elderberry. Okay, cuma mungkin dengan adanya live shake ni anda boleh attract orang lain juga. Consumer baru untuk ambil. Nantilah tunggulah ya. Okey. Training nanti. Waktu ada yang bertanya lah. Sebelum ni ada orang ramai jugalah yang bertanya ESP ni satu perisa je vanilla. Tapi sin shake ni dia ada 3 perisa kan. Tapi dekat Jepun dia ada perisa lain kan. Boleh tahu tak kenapa tak ada perisa? ESP perisa lain. Sebabnya dia soalan master ni dia tak adalah kata macam mana cakap. Sebenarnya kalau tengok dekat Jepun dia ada banyak perisa, ada strawberry lah, ada atau apa, banyak lah kan. Kita pernah pergi Japan dulu dekat HQ dia kan, kita boleh rasa ada macam-macam perasa. Tapi sebenarnya dia sama je, dia hanya beza dia punya perasa. And maybe ada additional sikit ingredient. Kalau green tea ke matcha ke kan, ada tambahan sedikit lah antioksidan ke vitamin C, tapi dia sama je base dia. So macam dekat sini sebenarnya kita punya kata demand tu tak capai lagi lah. Yang Shaklee US pun tak ada ESP lain. So kita ikut US juga. Okay. Shaklee, unless Shaklee Malaysia nak bawa masuk daripada produk Jepun, tapi kita kena dapatkan halal. Tapi kalau Jepun kan halal dia lain, dia tak sama dengan ISA. So macam yang US kita ada halal. So kita mudah lah. Lepas tu coming soon akan ada ESP dalam bentuk paket-paket kan untuk mudah travel kan. Dalam bentuk sachet akan ada nanti. Akan ada. Maksudnya satu sachet tu untuk satu hidangan makan ni macam mana? Betul. Maksudnya bila dia buka je tu dia terus bancuh terus habis. Sachet kecil-kecil lah supaya mudah nak buat travel, nak bawa pergi office ke kan. Memudahkan lah sebenarnya. Okey, soalan seterusnya ada customer dia bertanya, soya tak elok ambil masa gastrik sebab angin akan tambah lagi dalam perut. Tapi ikutkan slide tadi kata sesuai ambil orang gastrik kan? Sarah? Sebenarnya angin kacang soya ni sebenarnya kalau sebenarnya dia tak adalah kata menyebab kepada angin. Kacang soya adalah tumbuhan yang kaya dengan protein.
Dan badan kita ni bila kita dapat protein, kita akan rasa lebih kenyang. Okay, dan dia ada polypeptide and amino acid yang lengkap yang akan bagi kita rasa kata kenyang dan puas untuk makan. Sebenarnya ia tidak. Jawapan saya tidak. Bukanlah sebab angin tu mitos je. Tak tahu nak cakap macam mana. Itu orang berkata lah kan. Angin, jangan makan angin. Tak adalah, tak ada. Okay. Sebab saya pun pernah ada kawan lah. Dia beli dah ASP ni untuk wife dia bersalin. Lepas tu dia kata orang berpantang tu, confinement lady tu tak bagi dia ambil. Jadi dia tak ambil lah ASP tu. Dia tak makan pun, dah beli dah. Alahai, sayangnya lah. Tak ada, itu macam orang-orang lama lah dia assume benda ni tak boleh ada angin, tak boleh makan tu ada angin, tak boleh minum air yang ini kan. So dari segi nutrisi tu sebenarnya tak ada masalah, and actually dia sesuai untuk orang yang gastrik sebenarnya. Lagilah macam ESP ada kalsium. And dia ada kalsium dengan protein yang cukup sebenarnya untuk bantu perut kita tu selesa. Sayang yang lepas melahirkan anak dia dah ada. Sebenarnya kan ESP ni bagus sangat untuk ibu-ibu yang lepas melahirkan anak. Nak bagi tenaga, nak bagi ibu tu sihat balik dengan dari segi kata nutrisi yang sihat lah kepada ibu. Betul. Lagi tu yang sebab set berpantang, set menyusu semua ada ASP dalam tu kan. Okay. Jadi soalan dia, ada saya di request tadi, apa perbezaan mungkin secara general lah ASP, Synshake dengan milkshake tu macam mana waktu sesuai untuk kita ambil dalam satu hari tu? Okey, nak tahu beza. Kejap saya ada satu slide yang nampak you all nampak beza. Nak nampak beza ke nak nampak makan macam mana masa? Terpulang pada Sarah sebab macam dekat rumah saya ni dah tiga-tiga tu ada. Tapi biasanya milkshake ni untuk budak-budak lah. Synshake ni dengan ASP ni sebab sekarang ambil Synshake coklat, dia lagi sedap daripada ASP ni lah. Jadi dia tak ambil dah ASP ni. Tapi kebetulan lah hari tu kebetulan susu tak ada. Jadi try combine ASP dengan Synshake ni. Bolehlah telan juga. Macam itulah kisahnya. Lepas tu soalan tu mungkin daripada beza dan cara pengambilan lah untuk dalam satu hari tu macam mana? Sekejap ya. Saya cuba cari slide tu ada tak? Yang membezakan. Saya pernah bagi training benda tu sebab ada leader saya minta. Apa beza? Saya nak protein je tapi tiga-tiga tu. Sekejap ya. Boleh. Masa sekejap. Tadi Sarah dia share tadi comparison ESP dengan company-company lain tu kan? Kan dia punya harga yang dekat situ harga ahli ke harga retail untuk produk-produk lain tu? Macam ESP harga ahli. Harga ahli. Oh, okey. Sebab harga ada ahli. beza. Sebab saya try Google, ada beza harga lah. Maksudnya lagi mungkin yang saya tengok ni retail punya harga lah. Ini harga ahli. Saya lupa lah slide tu. Boleh ke? Okay, Slide tu tak apalah, saya cakap je lah ya. Ya, cakap. Boleh. Kalau nampak tu lebih mudah nak ingat kan sebab korang boleh capture. Okey, tak apa. Nak tahu beza antara ESP, Synch dengan milkshake. Okey, kalau macam ESP ni sebenarnya, ESP, first kan kalau korang nak tahu, tengok first korang bayangkan apakah yang ada dalam produk tu. Apakah kandungan nutrisi yang terkandung. Kalau orang yang ingat nutrition fact dia kan, kita dapat agak dalam ESP dia ada apa? Main dia adalah protein, dia ada kalsium, dia ada vitamin B. Itu paling yang kita boleh highlight lah. Itu yang dia ada. Dan sedikit je iron. So itu yang ada dalam ESP. ESP ni biasanya diambil oleh orang yang nak dapatkan sumber protein yang sihat. Mungkin nak gantikan makanan protein daripada haiwan. Banyak sangat makan makanan daripada haiwan sebab protein haiwan bagus tapi dia ada kolesterol. Dia ada kolesterol. Kalau macam daging, kambing, lagi tinggi kolesterol kan. So untuk kita kata varietykan, kita boleh ambil juga ESP dalam diet kita. Jadi itu ESP.
And boleh ambil waktu snacking, waktu contoh waktu minum petang nak ganti, ataupun lepas exercise ke, kalau waktu puasa lepas moreh daripada ambil Ortijon ke, ada ganti dengan ESP. So benda tu macam itulah cara nak ambil dia sebenarnya. And kalau orang yang nak jaga makan tapi tak nak ambil Cinch sebab dia suka ESP, okay, boleh juga ambil ESP tapi ambil sebelum makan. Ambil dulu ESP and then barulah makan. And bila kita nak makan, kita akan jaga kuantiti makanan sebab kita dah rasa kenyang. Kita dah rasa macam nak penuh kan, macam okay dah agak kenyang ni, so kita makan tapi kita akan makan sikit. Jadi itulah cara nak ambil ESP. Nah, itulah yang ada dalam ESP. ESP daripada soya, non-GMO, rendah glycemic index. So bila cakap non-GMO, GI yang rendah, so you dah tahu dah kan, dapat agak dah. Okay, kemudian Cinch pula. Cinch ni dia ada 3 perasa macam soalan master tadi kan. Kenapa saya ada 3 perasa? Sebab waktu launch Cinch, saya tak ingat tahun berapa waktu launch tu, saya belum masuk lagi lah Cinch punya range. Ada Cinch shake dengan Cinch tea. And ada Cinch bar juga sebenarnya. Tapi Shaklee Malaysia tak bawa masuk mungkin sebab kita nak pastikan benda tu halal dan demand tu ada. So baru boleh request lah kalau nak kan. And macam Cinch tu memang waktu launch tu memang dah ada 3 perasa. So saya tak tahu kenapa in satu itu memang dah ada 3. Saya lahir dalam Shaklee dah ada 3 kan. Yang buka mata 3 dah ada Cinch. So memang ada 3 perasa dah waktu dia dilahirkan tu Cinch tu. Okay, dan Cinch ni adalah sebagai pengganti makanan. Maksudnya ganti, sama ada nak ganti breakfast ataupun nak ganti lunch ataupun nak ganti waktu dinner. Tapi Cinch ni kita cadangkan ambil sekali satu hari hanya 2 kali. Kita punya makanan 3 kan. Anda ganti 2 kali, satu tu makan macam biasa. Tapi jaga sikit lah portion kan. So itu orang yang nak turunkan berat badan untuk weight management untuk ambil Cinch. Dia jaga kalori, dia bagi anda protein yang sihat daripada soya juga, non-GMO juga. Cuma dia ada additional sikit flavor and kalori dia lebih sedikit tinggi. Macam ESP, satu hidangan dia bagi 110 kalori. Kalau macam Cinch, dia akan bagi, setiap Cinch dia berbeza tapi roughly number dia average 180 kalori. So dia tinggi sikit sebab dia ada multivitamin juga dalam ni, dia ada serat dalam ni, dia ada perasa. Untuk bagi sedap dan meningkatkan, orang kata, orang tu nak makan tak ada, kosong je. Tapi kalau campur dengan buah ke campur dengan benda lain, dia akan tinggi sikit lah kalori tu dalam Cinch tu. Faham tak sekarang apa yang ada? Nampak beza kan? Cinch Cinch ni ganti makanan, ada multivitamin, ada serat, dia ada protein lebih tinggi sikit. Dia ada leucine untuk kekalkan otot dalam badan. Walaupun lose weight, walaupun turun berat badan, kita dapat kekalkan otot. Penting otot yang cukup supaya metabolisme badan kata tak menurun, dan kita turun berat badan secara sihat. Nah, itu tentang Cinch. Dan yang terakhir adalah milkshake. Milkshake ni dia adalah sama juga, dia protein, ada kalsium, dia ada multivitamin di mana sesuai untuk kanak-kanak. Dia punya dia punya dos per serving lah kan, macam dekat nutrition fact yang dah letak dalam milkshake tu, dia memang sesuai untuk kanak-kanak yang tengah nak meninggi, tengah nak membesar, untuk development mereka sebenarnya. Tapi orang dewasa yang nak ambil pun tak ada masalah, boleh, dia sebagai susu lah. And kalau rasa macam nak bancuh sekali, nak mix sekali, 1 sudu Cinch, 1 sudu besar, 1 sudu ESP, 1 sudu milkshake, boleh juga ambil. So tak ada masalah juga. Tapi tu bukan meal replacement lagi lah yang lengkap. Mungkin boleh makan tu, dia makan sikit je lah. Dalam milkshake dia ada serat. Dia serat juga sebenarnya. Oh, itu perbezaan dia lah. Nampaklah perbezaan dia. Setiap produk tu dia ada fungsi dia tersendiri. Kenapa Shaklee design dia macam tu lah. Okay. Jadi soalan dia, ada next soalan, berapa banyak milkshake tu untuk budak umur 6 tahun. Sebab bila Amir tengok dekat dalam dia punya kanister tu, dia satu kanister tu lebih kurang 18 serving. Jadi 16 serving je. Jadi sebenarnya berapa banyak sudu tu, banyak jugalah kiranya kan. Sebenarnya kalau ikutkan itu macam saya rasa tu macam saya Mak Saleh ambil lah. Kan macam besar sikit kan. So cara bancuh yang dia cadangkan tu, contohlah dalam cawan, tak kisahlah cawan ke gelas apa-apa kan.
contohlah kalau letak air tu banyak ni, okey separuh air macam ni kan. Letak milkshake tu 1/4 sebenarnya. Untuk rasa yang sedap, yang creamy, yang betul-betul rasa milkshake tu. Itu cara bancuh dia lah yang dicadangkan. Tapi sebenarnya saya tak rasa 16 bancuhan. Tak selebihnya kan. Tengoklah pada kadang kesesuaian. Biasa kalau kita akan ambil, saya rasa kurang sikit lah sebab mesti lebih daripada kan, lebih 20 kali kot. Macam maybe dalam 20 hidangan ke. Biasanya kami suggest kalau customer tanya 1 tong tu lebih kurang sebulan lah tahan. Itu biasalah. Sebulan biasa. kan. Lebih kurang dalam 2 sudu besar pun okey dah saya rasa untuk bancuh. Untuk bancuh kan. Untuk sehari dah 2 sudu besar untuk sehari kan. Untuk sekali. Untuk sekali. Okay. Actually kalau anak-anak kanak-kanak, anak-anak kecil tengah nak puasa kan. So kita nak bagi dia puasa tapi tengah sekolah. Waktu sahur kita bagi and waktu nak sebelum tidur. Boleh bagi 2 kali sehari sebenarnya. Susu. Susu ni jangan stopkan anak susu tau. Anak dah sekolah rendah, dah besar tak payah susu. Tak sebenarnya. Bagi susu sebab dia belum maksimum. Dia belum meninggi betul habis. Dia belum membesar habis. Banyak lagi organ dia masih berkembang. Sel otak dia masih lagi berkembang. Otot dia masih lagi nak membesar. Bagi susu secukupnya. Kalau nak anak tinggi kan, bagilah. Jangan stop. Sebenarnya sampai anak umur 18-20 tahun, bagi je. Tapi bolehlah tukar kepada ESP pula dah lepas tu. Betul-betul. Tapi itu pasal lah. Memang pemakanan dia boleh tukar. Dia boleh tukar balik orang tu macam mana. Milkshake ni sesuai 12 tahun ke bawah, ESP 12 tahun ke atas. Cuma macam ESP tu kalau 13 tahun kan. Ada juga 13 tahun yang rasa macam nak bagi milkshake lah sebab dia banyak lagi nutrisi dalam tu kan. Boleh juga. Boleh je. And nak mix pun tak apa. Boleh. Contoh 1 sudu ESP, 1 sudu milkshake boleh. Lagi bagus lah saya rasa. Sebab kenapa ESP tu tak digalakkan untuk kanak-kanak sebab kandungan dia tu nutrisi dia tak lengkap sebab milkshake tu dah ada multivitamins lah compare dengan ESP tu sendiri. Betul. Okey. Cara bancuhan ESP yang betul macam tadilah dan dalam slide tadi yang 3 sudu besar tadi kan. Lepas tu bancuh dengan air masak biasa ke, susu ke, boleh kan? Okey. Jadi ada soalan lain ke so far? Kalau tak ada soalan, sebenarnya tahun 2016 kot Amir pernah ada buat 1 set soalan, lebih kurang 50 set soalan. Amir minta Sarah cek sebelum ni. Nanti kalau ada tambahan nanti Amir akan bagi dekat Sarah lagi lah. Untuk cek soalan yang 50 soalan tu ke bahasa? Ya betul. Saya baru tahu saya yang cek. Saya ada conversation tu dengan Sarah. Ya. Ada. Dulu lama, tahun 2017 ke 2016. Sebab saya tahu masa ada buat another kan yang bagi dekat Master Ifah Ada, yes. Ada. Kan, yang tu pun saya ada cek juga. Cek juga. Cek juga. Kira 2 kali cek lah kiranya. Tapi ada amendment lah, yang tu ada amendment yang kiranya jawapan tu kena ikut sekarang punya ni lah. Cara kan. Okey. Boleh nanti saya semak balik dah dengan Mas Tifah nanti. Yang latest punya lah. Punya amendment. Okey. Ada soalan lagi, dia kata boleh tak campur milkshake dalam susu anak? Memang boleh kan? Boleh, nak mix boleh. Boleh. Tapi kalau anak dah 4 tahun ke atas, korang bagi full milkshake je. Tak payah mix dah. Tak perlu dah. Sebab ada setengah mak kan, anak 5-6 tahun dia mix lagi. Tak payah dah. Bagi sepenuhnya dah milkshake tu. Dia sesuai dah. 4 tahun, start 4 tahun dan ke atas sepenuhnya ambil milkshake. Cuma kita suruh campurkan dengan susu formula masa umur 1 tahun lah. Mix. Start campurkan. Sebab dalam milkshake dia tak ada DHA. Sebab susu formula baby dia ada DHA kan, and dia ikut umur kan. So kita just bagi tambah je lah. Ada lagi soalan tambahan lagi, kata kalau yang ASP ambil bawah 12 tahun ada kesan pada belah pinggang ke tak?
Tak adalah, ini protein soya. Macam dia makan tempe, macam dia makan tahu. Sama je konsep dia. Cuma ialah apa-apa kita ambil in moderate. Apa-apa sahaja. Tapi dia bukan macam masa Amin jawab tadi, dia tak sesuai untuk pembesaran. Kalau anak, contohlah kadang kita tengah minum kan. Anak budak-budak ni, apa mak ayah dia minum, dia nak yang tu. Orang tua ambil. Nak minum sikit, bagi je lah rasa. Tak ada apa pun. Cuma kita jangan jadikan ia sebagai daily ataupun kata everyday yang dia kena ambil. Saya minum, anak saya minta apa tu bonda. Nak sikit, kita bagi dia minum sikit kan. Tak ada apa pun. Lepas tu ada yang tanya air berapa banyak untuk 3 sudu ASP? 250 ml ke 300 ml air. Betul kan? Betul, dan ikut tekak sendiri. Tak kisah sebenarnya. Sebenarnya sebab kadang ada orang dia kalau cut, dia tambah air lagi. Kalau dia rasa okey dengan 250 ml tu tak ada masalah lah. Okey, jadi yang tanya kalau dah ambil milkshake tak perlu ambil Vitaly for Children lagi ke? Option tu pilihan. Kalau rasa anak tu memang betul-betul selera makan kurang sangat, anak cepat sakit, anak kita immune system dia tak kuat, kita perlukan lagi perlindungan, kita boleh add lah Vitaly for Children. Tapi as long kalau bagi pilihan, first bagi saya milkshake dulu sebab ada protein juga. And then sebagai tambahan kalau nak lagi bagus, optimumkan lagi, tambahkan dengan itulah Vitaly for Children. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Sarah untuk join pada malam ni. Okey, sebelum tu kita nak ambil gambar ramai-ramai tu. Boleh on tak semua kamera? Kami nampak kat sini ada 8, 9 je gambar. Mungkin semua segan lah waktu malam. Okey, ya at least bila gambar macam ni, Puan Sarah pun nanti kalau terjumpa ke dia kenal lah nanti. Itu pentingnya gambar ni kan Puan Sarah. Okey. Okey, ambil gambar tu Okey, 1, 2, 3. 1, 2. Okey, baca lagi. 1, 2, 3. Okey. Okey, terima kasih Puan Sarah pada malam ni. Okey, insya-Allah kita akan sambung dengan bulan depan nantilah. Insya-Allah akan ada lagi. Okey. Terima kasih Master. Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Okay. Terima kasih semua kerana join pada malam ni. Selamat maju jaya closing bulan 3. Ya, bulan 3 akhir cycle tau, buat betul-betul. Saya doakan semua berjaya. Tak apa, steady, yang penting strong. Okay, and yakin apa you all buat. InsyaAllah. Kalau tak tahu, Sarah, kalau macam ada yang nak bertanya soalan, dia boleh email ke Shaklee customer inquiry tu, nanti Shaklee akan pass kepada nutritionist kan? Okay. Boleh juga. Tapi itu je lah nak cakap sekolah. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi.